Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Nagoya Grampus, yang mana JDT sekali lagi terciduk dengan keputusan 2-1. Dengan kekalahan tersebut, JDT secara automatiknya tersingkir daripada saingan ACL 2021 sebelum berakhirnya perlawanan terakhir menentang Ratchaburi. Tetapi ada satu perkara yang boleh dikatakan gembira lah untuk JDT, apabila mereka menjadi satu-satunya pasukan dan pasukan yang pertama berjaya menjaringkan gol ketika menentang Nagoya. Dan Nagoya buat pertama kalinya gawang mereka dibolosi. Tahniah untuk Ramadan Saifullah apabila berjaya menjaringkan gol hasil rembatan daripada Kobing Ong yang ditepis oleh Langgerak lalu ditampan oleh Ramadan Saifullah. Jadi itulah pertama kalinya Nagoya dibolosi dalam saingan ACL 2021. Okey, sebelum masuk ulasan perlawanan, ada satu persamaan yang saya tengok di antara kedua-dua pasukan, iaitu pemain-pemain kedua-dua pasukan ni tidak berada di dalam tahap kecergasan yang sebenar ataupun tidak berada di dalam tahap kecergasan yang maksimum, yang mana kita boleh lihat kedua-dua pasukan bermain dengan agak safe. Pemain-pemain kedua-dua pasukan nampak agak letih. Kemungkinan besar adalah disebabkan jadual ACL yang sangat padat, yang mana 3 hari mereka akan lawan satu game. Selepas 3 hari satu game, 3 hari satu game. Ini sedikit sebanyak merencatkan kecergasan dan juga fitness level untuk kedua-dua pasukan bagi pemain mereka. Itu persamaan yang saya nampak lah untuk Nagoya dan juga JDT. Yang mana pada perlawanan semalam, JDT lebih banyak untuk main secara kick position, tetapi bermain dengan kick position yang JDT tunjukkan adalah simpan bola di bahagian mereka sendiri, iaitu bermain di bahagian bawah. Di bahagian pertahanan mereka cuba untuk kick position. Manakala untuk Nagoya pula, mereka lebih suka untuk bermain dengan direct football, yang mana mereka dapat bola, mereka akan cuba untuk counter attack, ataupun mereka akan cuba untuk cari Soma di bahagian kiri, akan cari Abel di bahagian kanan, yang mana mereka terus je attack ataupun buat direct football terus. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau mereka nak build up, pemain-pemain dah tak berapa nak fit, jadi mereka akan bermain secara direct, yang mana permainan direct yang ditunjukkan oleh Nagoya begitu simple dan boleh dikatakan mempunyai individual skill yang sangat baik, terutamanya di bahagian winger mereka, iaitu Soma. Gelecekkan, dribbling, ball control, shooting, vision memang sangat-sangat padulah untuk pemain Nagoya. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Kita mulakan dengan apa kelebihan dan juga kekuatan JDT pada perlawanan semalam. Yang pertama, kekuatan JDT di bahagian midfield, boleh saya katakan mereka bertahan dengan sangat baik, iaitu Syamir Kuti Abah. Walaupun ramai yang mempertikaikan Syamir Kuti Abah, tapi bagi saya pada perlawanan semalam, Syamir Kuti Abah bertindak sebagai lone pivot yang sangat-sangat baik, iaitu sebagai defensive midfielder bersendirian dengan sangat-sangat baik menggantikan tempat Naksu Insha. Cumanya peranan Syamir Kuti Abah ni, dia adalah more to defend, yang mana dia akan lebih untuk membantu bahagian pertahanan. Jadi secara teknikalnya memang Syamir Kuti Abah ni bertahan dengan sangat baik daripada segi pressure, daripada segi tackling, daripada segi intercept, daripada segi memberi tekanan dan sebagainya tu. Memang Syamir adalah sangat-sangat baik sebagai lone pivot ataupun seorang pemain pivot berkeseorangan lah yang bermain di bahagian tengah. Bahkan di second half kita boleh lihat Syamir Kuti Abah membentuk satu formation di bahagian pertahanan, membentuk dengan formation 3-2-5 untuk overload di bahagian serangan. Jadi Syamir Kuti Abah terpaksa cover tempat Mauricio yang akan bergerak ke kanan dan juga Adam yang akan bergerak ke kiri. Jadi Syamir yang akan menjadi pemain pertahanan tengah di second half untuk JDT kick position di bahagian bawah ketika mereka ingin build up gameplay untuk menyerang Nagoya. Jadi boleh saya katakan Syamir Kuti Abah adalah seorang player yang sangat bagus pada perlawanan semalam, bermain sebagai defensive midfielder dan juga bermain sebagai centre back di second half untuk membiarkan JDT boleh build up gameplay daripada bawah. Itu yang pertama yang saya suka tentang JDT.
Yang kedua, apa yang boleh saya katakan kekuatan JDT adalah di bahagian pertahanan dan juga goalkeeper. Iaitu kita boleh lihat gandingan Mauricio dan juga Adam Noah Azlin nampaknya satu gandingan yang sangat-sangat mantap. Walaupun pada mulanya Adam Noah Azlin memberi sepakan penalti kepada Nagoya, tetapi sepanjang dan juga overall perlawanan, Adam Noah Azlin adalah seorang defender yang sangat baik dalam pembacaan game. Iaitu dia cepat baca game, dia read game dengan betul, dia banyak buat tackle yang mana on point, orang kata kena bola, dia bertahan dengan sangat baik bersama dengan Mauricio. Walaupun ada 1-2 small mistake, ada 1-2 kesilapan kecil, tetapi secara overall Adam dan juga Mauricio bermain dengan sangat cemerlang di bahagian pertahanan. Manakala untuk Haziq Nazli pula, dia juga beraksi dengan sangat cemerlang sebagai seorang penjaga gol untuk menafikan beberapa percubaan daripada pemain-pemain Nagoya. Walaupun pada awalnya Haziq nampaknya dia gagal untuk settle down apabila nampak macam dia terlalu nervous. Dia buat kesilapan mudah dengan passing kepada pihak lawan. Dia banyak buat passing yang tak sampai dan sebagainya. Tetapi dia cepat untuk cover balik kesilapan dia dan beraksi dengan cemerlang bersama dengan Adam Noah Azlin dan juga Mauricio pada perlawanan semalam. Okey, itu yang kedua yang saya suka tentang JDT. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang JDT adalah dengan kemasukan pemain seperti Syafiq Ahmad dan juga Safiq Rahim di second half. Yang mana kemasukan player seperti ni barulah kita boleh nampak yang JDT cuba bermain dengan build up daripada bawah, cuba untuk penetrate bahagian pertahanan Nagoya, cuba memberi tekanan, dan kemasukan Sumareh juga memberi impak di bahagian kanan. Apabila gerakan-gerakan Sumareh banyak memberi masalah kepada Yoshida, yang benar Yoshida terpaksa untuk bertahan dengan betul-betul lah untuk menjaga Sumareh daripada Sumareh untuk menembusi bahagian kanan, bahagian kiri Nagoya. Jadi memang yang ketiga, kemasukan player seperti Syafiq Ahmad, Safiq Rahim, Sumareh banyak mengubah corak permainan JDT. Tetapi sayang kemasukan mereka ni agak lambat sikit lah. Kalau bawa masuk awal sikit, boleh saya katakan mungkin JDT boleh compete untuk seri, kita tak tahu. Tapi sebenarnya memang ada harapan lah dan peluang untuk JDT seri semalam jika player-player seperti Sumareh, Syafiq Ahmad dan juga Safiq Rahim dimasukkan dengan lebih awal. Okey, itu sahajalah. Ada lagi yang terakhir, kekuatan JDT adalah di bahagian kiri, yang mana untuk first half dan juga second half kita boleh nampak yang Kobe Ong dan juga Ahya Rashid bermain dengan sangat baik. Terutamanya Kobe Ong, yang mana dia begitu rajin untuk naik, untuk melakukan overlapping, untuk melakukan support kepada bahagian serangan. Tetapi kekurangan dekat Kobe Ong ni, dia lambat untuk cover balik space dia, yang mana kita boleh lihat apabila dia tinggalkan terlalu banyak ruang di bahagian kiri di first half yang membolehkan Abel menjaringkan gol yang sangat lawa menewaskan Haziq Nazli. Tetapi selepas gol itu, Kobe Ong memang beraksi dengan sangat cemerlang di bahagian kiri. Dia banyak bantu bahagian pertahanan, dia banyak melakukan support di bahagian serangan, buat overlapping, buat crossing, bantu Ahya, bantu Ramadan dan sebagainya. Memang padu lah Kobe Ong pada perlawanan semalam. Okey, kekurangan JDT. Kekurangan JDT pada perlawanan semalam, yang pertama, mereka hilang kreativiti dan juga support di bahagian midfield. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, Syamil Kutiaba lebih bertindak sebagai lone pivot ataupun sebagai defensive midfielder yang pure, yang mana beliau akan banyak membantu untuk bertahan. Jadi peranan Syamil dengan Naksu Insa adalah sangat berbeza. Naksu adalah holding midfielder, yang mana dia akan bertindak untuk bertahan, dan dia juga yang akan menjadi playmaker ataupun orang yang akan cuba untuk start game. Tetapi untuk Syamil, dia tak akan cuba untuk start game, dia takkan holding. Dia bukannya bermain sebagai peranan macam Naksu, dia lebih kepada defensif untuk bertahan. Jadi disebabkan Syamil telah bermain dengan kedudukan yang bertahan, menyebabkan Nazmi dan juga Leandro kurangnya support ataupun kurangnya seorang di bahagian midfield, yang menyebabkan mereka berdua sahajalah yang kena cuba untuk build up gameplay bagi JDT. Tetapi apa yang sayangnya, Nazmi kurang memberi support kepada Leandro, yang mana kita boleh tengok pada perlawanan semalam, Leandro yang lebih banyak bergerak, Leandro yang lebih banyak untuk start game, Leandro yang lebih banyak untuk start build up kepada pasukan JDT. Jadi disebabkan Leandro ni keseorangan di bahagian
midfield untuk menggerakkan game, dia pun tak boleh nak buat apa-apa sangat. Jadi kurangnya support, kurangnya kreativiti menyebabkan Leandro dapat bola, dia lah seorang-seorang terpaksa buat game. Jadi kurangnya support di bahagian midfield adalah salah satu kelemahan JDT pada perlawanan semalam. Nak kata kelemahan ataupun kekurangan pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab taktikal JDT semalam memang menggunakan lone pivot, iaitu meletakkan Syamel lebih kepada defensif. Jadi mungkin kekurangan Nazmi yang gagal untuk support Leandro ni lah punca kepada bahagian tengah JDT gagal untuk bergerak dengan baik. Tetapi dengan kemasukan Syafiq Rahim, barulah kita nampak perubahan tersebut yang membolehkan bahagian midfield JDT ni bergerak lebih, orang panggil apa, lebih smooth, lebih lancar pada second half. Okey, yang kedua, kelemahan JDT adalah di bahagian pertahanan kanan dan juga pertahanan kiri. Yang mana untuk fullback JDT iaitu Koh Bee Ong dan juga Kunalen, mereka banyak memberi ruang kepada barisan serangan Nagoya untuk bertindak lebih direct. Dan apa yang paling mengecewakan adalah Kunalen tidak beraksi di prestasi sebenar dia. Yang mana pada perlawanan semalam, apa yang saya nampak, Kunalen sedikit nervous, sedikit macam gementar beraksi menentang Nagoya apabila dia banyak duduk ataupun deep ke bawah sangat, yang menyebabkan Nagoya dengan mudah, iaitu pemain Nagoya Somo dengan mudah untuk beat Kunalen dengan beberapa gerakan, yang mana kita boleh tengok bahagian kanan JDT tu senang sangat dibolosi ataupun senang dipenetrate oleh pemain-pemain Nagoya. Sebab apa? Sebab Kunalen ni duduk terlalu ke bawah. Jadi individu skill yang ada pada pemain-pemain Nagoya ni sangat-sangat baik. Mereka berjaya patahkan Kunalen tu dengan sangat-sangat baik lah. Jadi Kunalen pula, dia punya confidence level kurang. Jadi dia tak beraksi di tahap yang sebenar. Memang nampak sangat lah yang pemain-pemain Nagoya ni boleh penetrate belah kanan JDT begitu mudahan. Itu kelemahan JDT yang kedua. Fullback mereka terlalu memberi space dan ruang kepada player winger Nagoya untuk bergerak bebas di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Tetapi nasib baiklah Adam dan juga Mauricio beraksi dengan sangat cemerlang di bahagian centre back. Kelemahan JDT yang ketiga adalah mereka tidak menukar pemain dengan sangat-sangat cepat dan pantas. Yang mana kita boleh lihat, jika JDT bawa masuk player lagi laju ataupun player yang tepat lagi awal, macam minit 60 dah tukar player dan sebagainya, membawa masuk Sumareh dan sebagainya tanpa perlu tunggu minit 70 dan sebagainya, saya rasa intensity game akan meningkat. Sebab apa? Sebab Syafiq Rahim dan juga Syafiq Ahmad masuk game tu dah mula untuk jadi lebih laju. Tetapi sayang, mereka tak boleh nak cari seorang player yang laju yang boleh beat pertahanan Nagoya. Jadi itu juga kelemahan JDT kan. Jadi kelemahan yang seterusnya untuk JDT yang paling ketara yang saya nampak adalah yang mana mereka punya movement, iaitu off ball movement dan juga rotation position. Yang mana bila mereka gagal, pemain-pemain gagal untuk buat off ball movement dengan sangat baik kan. Jadi pemain-pemain yang pegang bola, dia akan kekurangan option untuk passing kepada player yang berada di bahagian hadapan. Jadi bila pemain-pemain yang pegang bola ni, dia tak ada option nak passing pemain di bahagian hadapan, disebabkan pemain-pemain JDT ni punya off ball movement, mereka tak bergerak untuk mencari space untuk minta bola, dan mereka juga tak mencari ruang untuk minta bola kepada pemain JDT yang pegang bola, akan menyebabkan pemain-pemain JDT ni akan kalih belakang, turn back, dan mereka akan usia belakang, mereka akan gerak balik ke tempat sendiri dan mereka akan melakukan back pass. Yang mana pada perlawanan semalam, banyak back pass yang dilakukan oleh JDT boleh dikatakan adalah berpunca daripada off ball movement. Yang mana pemain-pemain JDT yang tak pegang bola gagal untuk mencari ruang-ruang kosong untuk meminta bola kepada rakan-rakan mereka, yang menyebabkan orang yang pegang bola ni tiada option untuk passing, dan bila tiada option, dia tak boleh nak buat apa, dia terpaksa pass balik ke belakang untuk build up gameplay sekali lagi. Tetapi bila pass ke belakang, benda yang sama akan berlaku. Mereka masuk bahagian tengah, off ball movement kurang, mereka terpaksa back pass balik ke belakang. Itulah kelemahan paling ketara untuk JDT. Sepatutnya movement dalam padang sepatutnya lebih laju, lebih lancar, lebih smooth jika JDT nak main dengan laju lah. Tetapi sayang, tak boleh nak buat apa sebab off ball movement JDT ni agak kurang pada perlawanan semalam. Itu sahaja ulasan saya lah kan. Secara overallnya, JDT di second half adalah pasukan yang better. Mereka boleh
untuk samakan kedudukan, mereka boleh untuk menang game tu. Tak mustahil, tetapi boleh. Cumanya saya tak pasti kenapa Mora nak turunkan player skuad kedua menentang Nagoya, yang mana bagi saya itu adalah perlawanan yang penting untuk mereka menang. Bahkan keputusan seri Ratchaburi dengan Pohang, kalau JDT menang, JDT nak layak ke next stage pun masih ada lagi harapan. Tapi nak buat macam mana dah tersingkir. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.